membawakan tajuknya Kegiatan Pertubuhan Warga Emas dengan 3 orang narasumber kita. Alhamdulillah telah pun bersama kita Nadirah ya ke studio Rampai Pagi pada pagi ini. Dan segera kita perkenalkan ya tetamu kita, iaitu di sebelah kanan saya bersama dengan Yang Mulia Tuan Haji Abu Bakar bin Haji Muhammad Don, merupakan Yang di-Pertua Pertubuhan Warga Emas. Kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Baik. Dan seterusnya bersama dengan Yang Mulia Tuan Pengiran Haji Cucu bin Pengiran Haji Abdul Wahab, merupakan Ketua Biro Ekonomi Pertubuhan Warga Emas. Kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, baik. Dan seterusnya kita ada? Ya, kita bersama dengan Yang Mulia Tuan Haji Dahari bin Haji Muntul, merupakan selaku penolong Ketua Biro Ekonomi. Kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Baik, Alhamdulillah. Telah kita perkenalkan ketiga-tiga narasumber kita yang turut hadir di studio pada hari ini membincangkan ataupun ingin mengulas dengan lebih lanjut berkenaan dengan kegiatan Pertubuhan Warga Emas. Jadi mungkin kita ni dapat tanyakan dulu kepada Yang Mulia Tuan Haji Abu Bakar Muhammad Don. Ingin kita ni tanyakan. Kita ni memang faham persatuan ini akan mengadakan pelbagai aktiviti kali ini dalam bulan Februari hingga Mac ini. Jadi mungkin di kesempatan ini Tuan dapat mengungsikan apa saja aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan di bawah Pertubuhan Warga Emas ini. Silakan Tuan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mula-mula sekali ucapan terima kasihlah kepada pihak RTV telah memberi peluang kepada Pertubuhan Warga Emas untuk menjatakan dengan program aktiviti yang akan dibuat pada bulan Februari dan Mac tahun 2024 ini. Alhamdulillah, yang terdekat akan dilaksanakan adalah dengan tamu bazar yang akan dibuat pada 29 Februari ini, iaitu akan diterangkan secara detail oleh Ketua Biro Ketua Biro Ekonomi dan Ketua Biro penolong Ketua Biro Ekonomi lah secara detailnya. Dan yang lain-lain lagi akan kami laksanakan adalah mengenai dengan AGM ataupun Mesyuarat Agung Tahunan yang kelima yang akan diadakan pada 3 bulan Mac 2024 ini, di mana dalam AGM tersebut kami akan melantik satu jawatan, iaitu Timbalan Yang di-Pertua, dan di mana ahli kami seramai 1,140 orang adalah dipersilakan untuk hadir dalam majlis AGM itu nanti yang akan diadakan di Dewan Multaka Kementerian Agama, insyaAllah. Dan selain daripada itu, bersempena dengan bulan Ramadan yang akan menjelang tidak lama lagi, kami ada satu program bersepadu di mana hal-hal mengenai dengan kegiatan-kegiatan bertadarus Al-Quran, kemudian mengadakan khatam Al-Quran, dan juga perasmian mengenai dengan khatam Al-Quran akan diadakan di samping buat infak mulia kepada anak-anak yatim, insyaAllah, dan orang-orang susah lah. Dan dalam hal ini banyaklah acara-acara. Selain daripada itu, selepas bulan Ramadan nanti kami akan mengadakan sambutan Hari Raya, dan semua sekali ini adalah semua aktiviti-aktiviti kegiatan yang merupakan satu usaha Pertubuhan Warga Emas lah untuk menaik taraf kegiatan-kegiatannya, dan di samping itu untuk melakukan perpaduan di antara pertubuhan ahli-ahli Warga Emas sama kepimpinan Pertubuhan Warga Emas, insyaAllah. Baiklah, terima kasih Tuan ya atas penjelasannya. Baik, untuk seterusnya kita bersama dengan tetamu kita Tuan Pengiran Haji Cucu ya. Kita ingin mengetahui Tuan Pengiran mengenai dengan bazar ataupun tamu bulanan Pertubuhan Warga Emas yang diadakan julung kalinya ya. Jadi bolehkah Tuan Pengiran jelaskan mengenai dengan tarikh, masa dan juga tempat ianya diadakan serta tujuan dan atur cara bazar tersebut? Mungkin dapat dijelaskan secara rincinya, silakan. Terima kasih. Sebenarnya rancangan untuk mengadakan bazar tamu bulanan Pertubuhan Warga Emas ini sudah dirancang pada tahun lepas, tetapi kita akan mengadakan pada tahun ini bermula daripada
awal bulan Januari, tetapi oleh kerana ada beberapa masalah-masalah yang tidak dapat kami selesaikan, kita akan memulakan pada bulan Februari yang akan datang. Tarikh yang dipilih adalah 29 Februari kerana memandang kepada tarikh yang cantik, dipikirkan cantik kerana Betul. Jarang tahun sekali ya. 24 ya 20 setiap 29 ya. Jadi kita akan bertemu pada 29 Februari 4 Setiap tahun yang 4 akan datang. tahun ya. Ya. Jadi ini tujuan kita mengadakan bazar ataupun tamu bulanan ini adalah semata-mata untuk memberi peluang kepada ahli-ahli kita untuk menjana ekonomi mereka dan di samping adalah menggerakkan aktiviti bagi pertubuhan warga emas. Jadi itulah sedikit sebanyak ya perkongsiannya untuk hari ini. InsyaAllah kita akan berpindah pula untuk bertanya kepada Yang Mulia Tuan Haji Dahri selaku Penolong Ketua Biro Ekonomi berkenaan dengan bazar yang baru saja dijelaskan sebentar tadi. Ingin diketahui apa saja jenis-jenis jualan ni yang dapat kami jumpai ni di bazar ini. Mungkin ada penonton-penonton kita ni yang menonton katanya apa dapat kami bali di sana. Jadi dan siapakah peniaga-peniaganya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti mana apabila kita disambut tamu, artinya beraneka jenis barang boleh kita dapati. Seperti mana tamu Kianggih famous dengan barang-barangnya, tamu Tutung, dan insyaAllah akan mendatang tamu warga emas. Ia akan bertempat di Ibu Pejabat Pertubuhan Warga Emas di Jalan Tama Berakas. Jadi ahli-ahli yang akan mengambil bahagian adalah terdiri daripada ahli warga emas itu sendiri. Dan setakat ini bagi permulaan kami menerima lebih 20 orang penyertaan dengan masing-masing dengan jualan yang sehingga ada yang berjual pokok-pokok bunga, hiasan, barang-barang makanan, jenis kuih-muih dan jenis makanan kering. Hingga ada yang ingin mengadakan live cooking juga. Di samping pengunjung dapat menikmati juadah yang disediakan secara live cooking, kami menyediakan satu corner nanti untuk para pengunjung boleh menikmati dan duduk santai. Dapat makan di sana ni. Dapat sana. Mungkin sekali lagi boleh dikongsikan Tuan bila yang akan diadakan dan di mana? Mungkin dapat ditanyakan kepada Tuan Pengiran. Ya, sebagaimana yang saya jelaskan tadi pada 29 Februari itu sudah pasti. Tempatnya ialah di Ibu Pejabat Pertubuhan Warga Emas di Jalan Utama Berakas. Itu kita sudah pun mewara-warakan tempat yang disebutkan. Jadi ini pertama kali diadakan atau pertama kali? Ini pertama kali. Jadi ada cabarannya kinda ni setakat ini? Cabaran kita belum pastilah. Ini sebagai percobaan kita. Mungkin jika sekiranya menggalakkan, kita akan adakan seterusnya pada bulan-bulan yang berikut. Ya, tapi macam mana sambutan daripada ahli pertubuhan warga emas ini sendiri Kita untuk akan menantikan saat 29 Februari ini? Kita akan tunggu pada 29 hari bulan itulah. Kita belum dapat meramalkan gimana. Tapi apa yang kita harapkan ialah sambutan daripada orang ramai dan ahli-ahli kita sendirilah untuk membantu ahli-ahli kita yang terlibat dalam jualan pada hari tersebut. InsyaAllah. Jadi kita sama-sama menyeru penonton-penonton yang menyaksikan untuk datang ke Bazar Warga Emas yang akan mengambil tempat pada 29 bulan Februari 2024 di tempat Ibu Pejabat kawasan Ibu Pejabat Jalan Utama Berakas. Jadi mungkin nanti akan kita kongsikan infografik sekiranya ada. Mungkin ada poster, tidak ada tapi tidak apa-apa, kami boleh memberitakan sahaja untuk semua penonton agar yang berminat untuk datang seperti yang Tuan kongsikan tadi, beraneka jualan, mungkin tumbuhan tanaman hijau pun ada kali ini. Ada juga. Tadi menurut daripada penjelasan daripada Tuan Haji Abu Bakar, seramai ahli pertubuhan warga emas ini tadi 1,140 orang. 40 orang. Mungkin dapat diceritakan sedikit sejarah perjalanannya, macam mana, bila ianya dimulakan ataupun bila idea untuk ditubuhkan pertubuhan warga emas ini. Alhamdulillah. Sebenarnya pertubuhan warga emas ini ia bergerak lebih awal pada
tahun 2018. 2018. Ya. Dan hanya diluluskan oleh pihak URUS pada 10 Ogos 2019. Jadi sejak ia diluluskan, maka pergerakan untuk mendapatkan ahli-ahli pasatlah diadakan, dan hingga pada masa ini ia menjangkau kepada 1,140 orang. Jadi untuk menjadi ahli adalah umurnya 60 tahun ke atas, dan ada juga bakal warga emas dipanggilnya 50 ke 60 tahun. Jadi kalau mana-mana yang umurnya sudah 50 sudah tahun itu boleh sudah memohon, insyaAllah. Jadi alhamdulillah itu adalah satu cara untuk meramaikan ahli. Jadi dalam hal itu, dengan keramaian ahli yang begitu ramai pada masa inilah, kami berharap mudah-mudahan dengan adanya aktiviti seperti tamu bazar yang akan diadakan ini, kami menyerulah kepada ahli-ahli itu sekurang-kurangnya datanglah meramaikan, dan kalau boleh membeli belah. Pasal apa, ini adalah tamu ketani, tamu warga emas sendiri, dan kejayaan Pertubuhan Warga Emas ini adalah tertakluk kepada ahli-ahli ini juga. Betul. Untuk membuat sokongan. Betul. Kalau tidak ada sokongan, jadi ketani akan pergerakan itu akan menjadikan lambat lah. Jadi mudah-mudahan kami lah menyuruh pihak Biro Ekonomi pun menyuruh kepada ahli-ahli Pertubuhan Warga Emas untuk hadir. Bukan sahaja ahli, malahan semua yang tinggal berdekatan dan orang ramai hadirlah pada 29 Februari untuk meramaikan lagi. Ya, itu adalah satu kesempatan untuk ketani berbakti, orang bersama-sama membantu menjayakan peniaga-peniaga warga emas yang begitu gigih pada masa ini. Alhamdulillah. Ya, betul sekali. Dan sekarang kita ingin mengetahui, melihat kembali kepada Persatuan Warga Emas ini, apa di antara aktiviti-aktiviti lain yang pernah dijalankan di bawah Pertubuhan Warga Emas ini? Alhamdulillah, banyak sejak ia ditubuhkan. Yang terutama dulu Pengadilan Negeri Cucu adalah sebagai ketua Biro Lawatan juga sebelum ekonomi ini. Jadi banyaklah lawatan dalam negeri, luar negeri pun dibuat ke Sabah, luar negeri, ada ke Kuching, ke Bintulu, ke Labuan. Alhamdulillah, insya-Allah akan melangkah ke Indonesia nanti. Mudah-mudahan lah. Insya-Allah. Itu satu latihan lawatan lah. Jadi hal-hal mengenai dengan keagamaan banyak. Keagamaan mengenai dengan hal-hal mengadakan rancangan khatam Al-Quran, dan setiap tahun diadakan. Ini adalah kali ke-6 ni tahun ini, iaitu di khatam Al-Quran itu dibuat adalah sebagai persambah istimewa ke hadapan Majlis Kebawah Duli sempena hari puja usia Kebawah Duli. Jadi alhamdulillah, keramaian ahli pun sangat menggalakkanlah. Kadang sampai 800 yang hadir dalam satu majlis satu. Kami mengadakan di masjid-masjid atau majlis khatam. Ini hal-hal mengenai dengan kolaborasi dengan pihak Kementerian Agama untuk menjayakan rancangan hal-hal tasmik Al-Quran, tadabbur. InsyaAllah program tasmik akan kami lancarkan juga ni, insyaAllah dalam bulan Mac ini, insyaAllah. Dan itu adalah satu usaha untuk persiapan warga emas ke akhirat lah. Maknanya pasal apa, sebagai satu menambahkan lagi persiapan ukhrawi lah. Amal jariah tani. Betul. Pasal apa, dalam hal macam ini warga emas itu dibawa juga lah hal-hal keagamaan untuk mendekati soal infak. Infak pun kami buat dengan memberikan bantuan-bantuan kepada fakir miskin. Setiap bulan kami adakan tahlil, dan banyaklah hal-hal yang berguna untuk Pertubuhan Warga Emas. Ya, mungkin ada perancangan untuk aktiviti di sepanjang bulan Ramadan ini, mungkin dapat Tuan kongsikan sedikit ya, dengan apa perancangan sebetulnya untuk ketani menyambut bulan Ramadan yang mulia ini. Setiap tahun sejak 3 tahun kebelakangan kami mengadakan bertadarus lah. Setiap bulan Ramadan kami mengadakan bertadarus. Minggu pertama tu ke minggu kedua di pejabat kami sendiri, dan kami membagikan kepada beberapa halakah yang hadir bertadarus satu, dan ini ditambah dengan tasmik lagi.
dengan bantuan daripada Kementerian Agama. Jadi insyaAllah itu adalah yang utamanya, dan selain daripada kami membuat kutipan-kutipan derma untuk anak-anak yatim untuk pembelanjaan di betul hari raya dan sebagainya. Jadi semua sekali itu adalah usaha-usaha yang baiklah di bulan Ramadan, dan kami juga bertadarus ke masjid-masjid untuk menyertai kegiatan-kegiatan bertadarus di masjid-masjid, insyaAllah. Dan itu adalah hal-hal keagamaan di bulan Ramadan. Jadi saya selaku yang dipertua mengharapkanlah satu usaha kerjasama perpaduan itu yang penting daripada semua pihak. Bukan saja kami selaku pimpinan, malahan ahli-ahli dan pihak kerajaan, pihak swasta, kami selalu menjayakan satu rakan strategik lah kepada kami untuk membantu. Bukan malahan dalam hal-hal kebelakangan ini semacam meratap itu hari itu untuk membawa plastin, kutipan tabung plastin. Jadi kami mengadakan dengan okotun dan sebagainya. Banyak belia-belia yang membantu Pertubuhan Ramas. Alhamdulillah. Jadi itu satu orang untuk merapatkan dah jurang antara warga Mas sama belia-belia dan belia wanis. Jadi alhamdulillah. Jadi melihat kolaborasi tersebut, ada kegiatan belia yang ikut turut serta ya untuk menjayakan aktiviti-aktiviti pertubuhan warga Mas ini. Pernahkah Indah ada kolaborasi bersama dengan pertubuhan-pertubuhan lain? Alhamdulillah, sejauh ini belum kami ada satu kolaborasi, tapi secara tidak langsung ada dibuat. Misalnya bersama dengan pihak swasta. Misalnya kalau sama Taib, kami ada kolaborasi ini. InsyaAllah bulan Ramadan ini Taib ada membuat rancangan untuk membantu orang fakir miskin. Jadi bekerjasama dengan kolaborasi dengan Kementerian Agama untuk mencari siapa yang perlu dibantu dalam hal ini. Jadi insyaAllah akan dibuat. Itu juga dengan belia-belia wanis hiasan akan membantu kami dalam semasa AGM nanti, yaitu untuk sama-sama menangani hal-hal pengundian dan sebagainya. Jadi itu satu anulah usaha yang kami fikirkan sesuai untuk menghidupkan lebih orang Pertubuhan Agama sini relevan untuk semua, insyaAllah. Dan kami berharap juga masa akan datanglah Pertubuhan Agama sedang merancang akan membangun Wisma Warga Mas. Wisma Warga Mas. Wisma ni boleh dikatakan sebagai satu orang perkampungan untuk membangun satu wadah platform di mana akan mengadakan hal-hal kesihatan, hal-hal kebajikan, hal-hal riadah dan sebagainya dalam satu tempat yang bersesuaian lah. Dan kami juga merancang untuk mengadakan DK Warga Mas. Kalau masa ni DK untuk anak-anak ini insyaAllah DK untuk Warga Mas. Jadi maknanya ada juan ya? Belum masih dalam rancangan. Pasal apa? Ya. Kami mikirkan kalau ada DK Mas tu, Warga Mas tu, jadi anak-anak yang kan boleh mengantar kepada DK Warga Mas satu. Jadi anaknya boleh berkeraja dan sebagainya. Wah, satu inisiatif yang itu satu baik, perancangan yang ke hadapan lah, insyaAllah. Ya, alhamdulillah. Dan tadi saya ada sesuatu yang ingin saya tanyakan, juga menurut saya itu penting sekali, tapi tiba-tiba saya lupa. Mungkin itu dapat bantu saya. Nanti kalau saya ingat saya cuba lagi ya. Ya, memang sangat menarik sekali kita melihat dengan kepelbagaian aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan, terutama sekali bukan sahaja pada bulan 2, bulan 3, tapi aktiviti-aktiviti yang sedang dalam proses sekalipun. Macam tadi yang daycare Warga Mas itu pertama kali saya dengar, mungkin bagi orang kita ni macam jarang sekali ada, tapi tapi ia sangat membantu. Betul, sangat membantu, dan juga nyorang Anita yang dapat sama-sama kita ni ada sifat pemedulian. Itulah merupakan sebagai orang kebajikan untuk Warga Mas lah. Kebajikan ini macam-macam cara lah, bukan hanya dibantu oleh kerajaan dalam
orang pencen tua Ya. 250. Malahan pertubuhan NGO swasta perlu juga membantu kerajaan untuk memenuhi hal-hal kebajikan Betul. orang susah, warga emas, orang KU dan sebagainya. Jadi ini adalah salah satu usaha untuk orang emas di masa akan datang, insyaAllah. Ya. Okey. Kemudian Tuan, sebelum kita mengakhiri wawancara kita pada pagi ini, kalau ahli warga emas ini 1,000 lebih, apakah ianya seluruh negara ataupun Seluruh macam negara. sudah mendaftar ataupun Sudah mendaftar. Ya. Alhamdulillah, seluruh negara iaitu Brunei Muara yang terbanyaklah, Ya. Belait, Tutong dan Temburong. Temburong, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, akhir sekali. Apakah harapan Tuan Haji selaku yang dipertua Pertubuhan Warga Emas ini mengenai dengan pelaksanaan projek program untuk kehadapan sedikit dalam masa insyaAllah. kurang daripada 2 minit. Silakan Tuan. InsyaAllah. Yang harapan saya selaku yang dipertua adalah terutamanya dengan projek bazar, tamu bazar yang akan diadakan pada 29 ini. Marilah kita ni ahli-ahli Pertubuhan Emas menyokong, datang beramai-ramai, hadir, membali belah dan sebagainya lah, untuk sama-sama kita ni mengukuhkan dari ikatan silaturahim. Dan samping itu juga saya berharap kepada pimpinan-pimpinan Pertubuhan Emas juga terus beri sokongan, dan kita ni akan terus bekerjasama dengan pihak kerajaan, pihak swasta dan lainnya, NGO lainnya, untuk mengukuhkan lagi perpaduan di kalangan kita ni, insyaAllah. Alhamdulillah, sedikit sebanyak rumusan berkenaan dengan topik kita pada hari ini, kegiatan Pertubuhan Warga Emas. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi semua yang menonton. Ribuan terima kasih kami ucapkan dan junjung kasih Tuan Pengiran, Tuan Haji.